qawli amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi seluruh kepimpinan Masjid Abidin, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, guru-guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ni Ustaz Awal Hazim minta saya bawakan pengajian sirah. Jadi insya-Allah diadakan secara mingguan, 2 kali seminggu. Minggu pertama dan minggu ketiga. Dan buku rujukan kita adalah buku karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Rasa tuan-puan biasa tengok dah buku ni. Buku terjemahan seorang ulama daripada Syria. Dan untuk malam ni, oleh kerana kita duduk dalam bulan Safar, di hujung bulan Safar, kita hujung bulan Safar ni tuan-puan nak masuk ke bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni merupakan bulan lahir Rasulullah dan juga bulan meninggalnya, wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita nak menghayati mengenai kisah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menambahkan lagi rasa rindu, sayang, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-puan, dia berdakwah secara selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Menjelang masuk tahun ke-10 Hijrah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada para sahabat dia nak tunaikan haji. Dan pada tahun ke-10 Hijrah ni, pada waktu itu dakwah di tanah Arab hampir tersebar luas. Sampai ke Yaman, sampai ke Oman, sampai ke Bahrain di sebelah selatan. Naik ke utara sampai ke Syria, sampai ke di belah-belah Syam, Palestin dan sebagainya. Olehnya demikian, pada penghujung sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dengar je berita baginda nak buat haji, lalu berhimpunlah beramai-ramai umat Islam daripada seluruh tempat pada waktu itu menuju ke Madinah dan menuju ke Mekah. Diriwayatkan ada mencecah sebanyak 120,000 orang. Ada riwayat mengatakan 140,000 orang. Kalau zaman tu, qadar zaman tu, jumlah ratus ribu ni adalah jumlah yang luar biasa, sangat banyak. Waktu pengepungan tentera Ahzab, tentera gabungan mengepung Madinah, 10,000 orang, itu pun dah luar biasa banyaknya tentera. Tapi kali ini cecah ratusan ribu umat Islam menuju ke Mekah untuk tunaikan haji, kerana mereka beranggapan boleh jadi lepas ni tak ada peluang dah nak buat haji bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan Zulhijjah baginda sampai di Mekah. Jadi dia buatlah ibadah-ibadah haji ni tuan-puan. Para sahabat dengan tekun, dengan patuh, ikut sahaja mana-mana ibadah-ibadah haji. Lalu sampailah mereka ini di satu tempat namanya di Arafah. Arafah ni ada Jabal Rahmah. Di situlah Jabal Rahmah baginda dia naik di tempat yang tinggi sikit, menyampaikan satu khutbah. Jadi khutbah ni merupakan khutbah yang digelar sebagai khutbah Hujjatul Wada, khutbah haji perpisahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah ni biasa-biasa ada masjid dia ambil, dia pering, mungkin dia jual, digantung di masjid, kerana isi kandungan khutbah ni sangat penting. Sehingga kan permulaan ucapan baginda Rasul, dia kata, barang siapa yang hadir di sini, tolong sampaikan pesanan aku pada orang yang tak hadir. Demikian nak royak pentingnya pesanan masa dia melakukan haji perpisahan pada waktu itu.
Lalu baginda menyampaikan pesanan-pesanannya. Beri amanat, jauhi riba, beri amanat, tunaikan hak isteri, beri amanat kalau isteri tunaikan hak isteri, sebaliknya tunaikan hak suami. Dan sehinggalah antara rangkap yang penting baginda ucapkan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku wasiatkan pada kamu dua benda. Kamu tak akan sesat selagi mana memegang pada dua benda ni, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah peninggalanku. Baik. Lepas pada peristiwa baginda khutbah di Hujjatul Wada', tuan-puan, datang Jibril alaihi salam. Jibril menurunkan wahyu dan dikatakan ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan sebelum wafatnya baginda Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kamu. Telah aku cukupkan nikmat-nikmat aku ke atas kamu. Dan telah aku redha Islam ini sebagai agama kamu. Bila turun ayat ni, tuan-puan, menangis Abu Bakar As-Siddiq. Orang tanya dekat Abu Bakar, "Bapa mu tiba-tiba menangis?" Jawab Abu Bakar, "Kalau dah sempurna agama ini, maka telah selesailah tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maknanya bila dah cukup dah agama ni, tak lama lagi baginda akan tinggalkan kita belaka. Jadi di Haji Wada' ni, baginda memberi isyarat dia akan meninggalkan para sahabat radhiyallahu anhum dan meninggalkan sekalian umat Islam. Lalu bila selesai bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, tahun berikutnya pula tahun ke-11 Hijrah. Muharram, Safar. Masuk bulan Safar. Bila masuknya bulan Safar, pada waktu itulah pada tanggal 29 Safar, baginda dia pergi ke kubur Baqi'. Dia pergi ziarah kubur di sebelah Masjid Nabawi, tuan-puan semua tahu, dekat aja. Dia pergi ke Baqi'. Lepas tu, tuan-puan, bila dia on the way balik daripada kubur Baqi', nak balik ke rumah dia di Masjid Nabawi, tiba-tiba kepala baginda jadi panah. Dan panahnya kepala baginda Rasulullah sehinggakan bila rasa di serban yang melilit kepala Rasulullah, rasa panah serban tu. Dan apa yang telah mengakibatkan bila panah yang mendadak ni, tuan-puan, menyebabkan baginda pitam sekejap. Menandakan panahnya doa lalu panah. Kalau kita demam, rasa panah, tahan lagi ni. Tahan lagi. Mana kata cek suhu 38, cek suhu 39. Mana kata sedar lagi lah. Tapi Rasulullah SAW ni panah dia. Sampai tahap dia boleh jadi koma. Ngeroyak, tenak doa lalu keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menjelang seminggu sebelum wafatnya baginda Rasulullah, dia pun duk tanya-tanya kepada isteri-isteri dia. Esok giliran siapa? Dia tanya. Jumpa orang lain, esok giliran siapa? Esok giliran siapa? Jadi gambaran para isteri ni seolah-olah baginda ni nak minta izin dia nak duduk di rumah isteri Aisyah radhiyallahu anha. Jadi isteri-isteri hak tua-tua ni, gamaknya Rasulullah nak duduk rumah Aisyah ni. Mana katakan kena ikut aturan giliran. Tapi bila mana Rasulullah duk tanya, mengakibatkan para isteri ni, duduklah di rumah Aisyah. Duduklah di rumah Aisyah. Oleh kerana itulah, tuan-puan, di akhir, di saat wafatnya Rasulullah, diwafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah menghabiskan minggu terakhir kehidupannya di sisi Aisyah. Lalu Aisyah membacakan surah Al-Falaq, surah An-Nas
dan doa-doa yang dihafalnya daripada Rasulullah sambil meniupkan ke tubuh Rasulullah. Kemudian beliau memegang tangan Rasulullah untuk disapukan ke seluruh tubuhnya kerana mengharapkan keberkatannya. Itu dia. Ini antara amalan yang kita boleh ikut. Orang yang tengah nazar, mak-mak kita, tok-tok kita baca Al-Quran. Kalau dibuat oleh Aisyah, dia semua dia ulang surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Cumanya apa yang dibuat oleh Aisyah, belang-belang dibaca, belang dia tiup ke tubuh Rasulullah. Belang-belang dibaca, dia ambil tangan Rasulullah, dia kesak, dia sapu di badan dia. Siapa tak boh dok? Ambil keberkatan anggota tubuh Rasulullah. Kalau tuan-tuan ingat kisah dalam perang Uhud, seorang sahabat pernah telang darah Rasulullah. Waktu perang Uhud tuan-tuan, Rasulullah ni dan pasukan Islam hampir menang. Tiba-tiba pasukan pemanah duduk atas bukit Rumat turun. Yang kalau Rasulullah pesadah, kita menang ke kalah ke, jangan tinggal bukit ni. Tiba-tiba turun pasukan ni 50 orang pasukan pemanah. Menyebabkan Khalid Al-Walid pusing daripada arah belakang mengepung dengan kuda dia, lalu terhimpit pasukan Rasulullah tengah-tengah. Bila terhimpit ni, kubu pasukan Islam pecah. Menyebabkan Rasulullah kena serangan. Seorang panglima Quraisy nama dia Ibnu Qami'ah mari meluru ke arah Rasulullah. Dia lebar pedang dia kena baju besi Rasulullah, sehingga kan sakitnya bertahan sampai sebulan, kesang. Walaupun tak kena luka tapi kena baju, tapi kuatnya libasan Ibnu Qami'ah. Dia lebar lagi kena topi besi Rasulullah. Topi besi itu pecah. Dan bila pecah tu tuan-puan menyebabkan ada manet besi tertusuk di gerahan Rasulullah. Jatuh Rasulullah. Datang Abu Bakar As-Siddiq meribu Rasulullah. Datang Abu Ubaidah Al-Jarrah panglima perang. Dia cabut manet besi ni dengan gigi dia. Bila cabut manet besi ni, mengalir darah di pipi Rasulullah. Masa itulah dalam keadaan kelang kabut, Malik bin Sinan tiba-tiba sapa. Malik bin Sinan. Bila dia sapa dan dia tengok darah yang sedang meleleh di pipi Rasulullah yang begitu banyak ni, tiba-tiba dia jilat dengan lidah dia. Belang-belang dia jilat, kata Rasulullah, wahai Malik, muntahkan. Belang-belang kata muntah, belang-belang grup, dia telang darah Rasulullah. Sabda Rasulullah, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Siapa tahap demikian? Nak royaknya, kalau perbuatan Aisyah tadi, siapa tahap diusap pada tubuh dia, tangan Rasulullah. Nak royak begini, demikianlah layanan pada sahabat radhiyallahu anhum bila mana bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum wafatnya Rasulullah masuk hari kelima. Pada hari Rabu sebelum wafatnya Rasulullah, dalam keadaan bertambah panas menyebabkan Rasulullah pitam lagi. Pesang pula tuan-tuan. Belum meninggal tu kerek Rasulullah pesang pula. Lalu pesan Rasulullah, tolong sembahkan kepada aku air telaga supaya aku boleh keluar dan bertemu dan menyampaikan amanat pada orang. Jadi Rasulullah ni tuan-puan, memang dah jenis sebati dalam jiwa dia. Sokmo dia ni nak beri nasihat ke orang, nak beri pesanan pada orang, nak beri amanat pada orang. Belang-belang sakit ni nak juga. Ni dia gagah diri dia. Ini jati diri yang ada pada padang tubuh orang yang bergelar ulul azmi, orang yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah seorang yang sangat mencintai umat dia lebih segala-galanya. Belang-belang sakit, gagah diri juga. Jiru haid, aku nak jumpa orang, nak beri nasihat pada orang, nak beri kalimat-kalimat pada orang. Ini. Lalu setelah baginda naik ke atas mimbar, lepas pada petang tadi, baru sudah pesang ni, orang pun sembah Rasulullah, dia pun naik ke mimbar. Lalu menyampaikan khutbah, kata dia, Allah menimpakan kutukannya ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid
jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Jadi waktu sebelum dia wafat, dia pesan awal-awal, orang Yahudi Allah laknat sebab dia sembah Nabi-Nabi. Tapi aku ni, jangan sekali-sekali pula aku mati lagi mu sembah. Siap-siap pesan kepada para sahabat. Kemudian, bila mana Rasulullah turun daripada mimbar dan menunaikan solat zuhur, Rasulullah pun kembali duduk di atas mimbar lalu mengulangi kata-katanya tadi berkaitan pembalasan dan selain. Lalu ada seorang lelaki yang berkata, sesungguhnya aku ada hak di sisimu sebanyak 3 dirham. Rasulullah SAW berkata, hai Fadal, serahkan haknya. Jadi macam ni tuan-tuan. Belah-belah dia nak khutbah ni, ada orang mari minta hutang. Jadi Rasulullah ni, dia selesaikan apa yang menjadi tanggungjawab dia. Belum meninggal ni selesai belaka. Wahai Fadal, sepupu dia, tolong serahkan hak pada orang ni. Tolong bayar hutang dia. Baginda berpesan juga, aku berpesan kepadamu mengenai orang Ansar, sesungguhnya mereka adalah tempat amanahku zahir dan batin. Mereka telah menunaikan kewajipan mereka dan masih tinggal lagi hak untuk mereka. Oleh itu terimalah orang yang berbuat baik daripada kalangan mereka dan maafkanlah orang yang bersalah daripada kalangan mereka. Baginda pesan siap-siap, orang-orang Ansar ni jangan abaikan dia. Jangan abaikan, hargai jasa orang Ansar. Rasulullah dengan Ansar ni ada kisah dia. Kisah dia, tuan-puan. Kita semua tahulah Ansar ni lah yang membantu sehingga berlakunya peristiwa hijrah. Tapi ada kisah ketika perang Hunain. Perang Hunain, tuan-puan, perang Hunain ni berlaku selepas berlaku pembukaan kota Mekah. Jadi waktu pembukaan kota Mekah tu, Rasulullah mari daripada Madinah. Orang-orang muhajirin yang dulu berhijrah ke Madinah, mari daripada Madinah dan turut disertai oleh orang Madinah. Itulah Ansar menuju ke Mekah, berlaku pembukaan kota Mekah. Cuma lepas berlaku pembukaan kota Mekah ni, dia dak perang, tetapi sehinggalah ada serombongan nak menyerang Mekah. Iaitulah buat Hawazin. Mereka ni mari nak menyerang Mekah, waktu tu orang Ansar dak balik lagi ke Madinah. Jadi berlakulah perang Hunain. Lalu tentera Islam pergi ke Hunain. Ringkas cerita, pasukan Islam menang melawan orang-orang Hawazin ni. Tapi orang Hawazin ni waktu nak pergi perang tu, sebagai pembakar semangat, dia bawa segala macam barang-barang dekat kota dia. Dia bawa barang kambing baik, unta baik, anak baik, isteri baik, sebagai pembakar semangat. Jadi lepas perang Hunain ni, banyak rampasan perang. Jadi waktu tu berlaku perang Hunain ni, orang Muhajirin ada yang dulu hijrah, orang Ansar ada yang daripada Madinah, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam pun ramai. Jadi waktu pembahagian rampasan perang, Rasulullah panggil nama si fulan. Nama si fulan dapat sekian bahagian, dapat sekian bahagian. Daripada banyak-banyak rampasan perang tu, seorang boleh ke orang Mekah, seorang boleh ke orang Mekah. Jadi orang-orang Ansar ni duk fikir, duk tengok, gamaknya Rasulullah dah ingat dah ke kita, macam tu. Jadi duk main dalam fikiran ni. Rasulullah dah ingat dah kita, badi cakap. Sehinggalah sebanyak-banyak tu, kau sikit, siapa habis. Bila habis, nampak raya dah. Jadi Rasulullah dah ingat dah kita ni. Apa habis dah boleh bagi yang sikit ni. Jadi bila macam ni tuan-puan, desah-desu, kosek ni, akhirnya sapalah berita ni ke Rasulullah. Bila dengar tu, Rasulullah mintalah tolong kumpulkan orang-orang Ansar. Ansar kejut juga buat apa pula Rasulullah minta kumpul ni. Lalu kata Rasulullah, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku hanya beri sedikit pemberian kepada orang-orang ini untuk melembutkan hati mereka. Siapa tadi? Orang yang baru masuk Islam pada orang-orang Mekah. Sesungguhnya mereka hanya dapat sedikit habuan dunia. Percayalah wahai orang Ansar, ketika aku melalui satu jalan, Ansar melalui satu jalan
Nescaya aku akan memilih jalan yang dipilih oleh orang-orang Ansar. Mereka hanya dapat sedikit abuan dunia, tetapi kamu wahai Ansar, kamu dapat aku. Tu dia. Orang ni dapat unta, kambing, dapat mu dapat aku. Karena itulah tuan-puan baginda Rasulullah ni ditunaikan janji dia. Penghujung hayat dia bukan mati kat kampung halaman dia, tapi mati dekat Madinah. Jadi Ansar bila dengar macam tu tuan-puan, oh ya, dengar rasa salah kita tadi, salah. Jadi benar-benarnya Rasulullah ni sangat menghargai orang-orang Ansar. Jadi sebelum wafat dia ni, dia pesan awal-awal supaya jangan abaikan orang Ansar. Kemudian menjalanglah hari keempat sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sakit Rasulullah yang semakin bertambah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marilah aku tuliskan untuk kamu satu surat yang kamu tidak akan sesat lagi selepas ketiadaanku." Ketika itu di dalam rumah ada beberapa orang lelaki termasuk Umar. Lalu Umar berkata, "Rasulullah terlalu gering sekarang, sedangkan di sisi kamu ada Al-Quran. Memadailah untuk kamu kitab Allah." Situasi dia macam ni tuan-puan. Rasulullah ni kan tengah sakit, tengah baring. Pada sahabat pun ada, duk teman dia ni, beberapa orang. Jadi Rasulullah ni terbelang-belang sakit, dia minta benda. Minta alat tulis. Wah, mari gua alat tulis. Aku nak tulis sikit pesanan-pesanan ni. Nak minta tulis sikit pesanan-pesanan. Jadi sahabat-sahabat yang duduk dekat dia ni badibal lah. Dak ayolah wahai Rasulullah, padang dah. Nak rayaknya tuan-puan, Rasulullah ni dak lalu macam waktu di petang awal-awal seminggu sebelum wafat. Bangun daripada pesang, tolong jiwai, aku nak jumpa orang. Jadinya jati diri dia ni nak dak lalu tinggalkan pesanan pada umat dia. Siapa umat dia? Kitalah tuan-puan. Supaya ada pesanan-pesanan yang boleh disimpan untuk umat dia. Jadi pada sahabat pada masa tu, balahlah, tak payahlah, cukup dah wahai Rasulullah, padang dah dengan Al-Quran. Pada masa tu. Kemudian pada hari keempat ni tuan-tuan sebelum wafat ni, masuk waktu maghrib. Jadi masa tu Rasulullah imam maghrib. Dan belang-belang dia imam pun, dia baca surah apa? Dia baca surah Al-Mursalat. Surah Mursalat ni dok pendek. Dok pendek, dok macam surah-surah lain. Panjang jugalah. Dia ni dalam juz 29. Lebih kurang hampir 3 muka surat. Panjang juga. Jadi belang-belang sakitnya Rasulullah ni, dia jadi imam ni, surah panjang dia pilih. Panjang dia baca. Cuma lepas pada mayang maghrib tu, dia pun berehat kat rumah dia. Yang belum pergi umrah mungkin tak tahu gambaran dia. Dia kalau tuan-puan dia ada satu tempat kita panggil Raudah. Lain ni kita pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, kita duduk di Raudah. Raudah ni jadi di situ tempat sembahyang Rasulullah. Mana kata ibarat di situ tempat sembahyang, di situlah bilik dan rumah dia. Beratu je. Jadinya lepas pada dia imamkan solat maghrib ni, dia pun masuk ke tempat tidur dia, tempat rehat dia. Jadi bila dia berehat ni tuan-puan, masuklah waktu isyak. Baik. Bila masuk waktu isyak dan sakit dia pun semakin bertambah. Aisyah meriwayatkan Rasulullah bertanya, "Adakah orang semua sudah sembahyang?" Mayang belaka dah ke orang? Dia tanya pada Aisyah. Aisyah pun kata, "Belum wahai Rasulullah, mereka sedang menunggumu." Tak lagi orang pada tunggumu wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah pun kata, "Tolong siapkan untukku air." Lalu kami pun melakukannya. Setelah mandi Rasulullah SAW pun cuba untuk bangun, tetapi baginda pun jatuh pingsan. Ini nak start ni. Nak bermulanya Rasulullah dah tak boleh nak mengimamkan sembahyang. Belum-belum ni belang-belang sakit, dia gagah juga untuk jadi imam. Tapi terik ni tuan-puan, hari keempat sebelum wafat ni, masuk isyak, jadi belang-belang siap dah ni nak pergi sembahyang, nak jadi imam ni, nak jakar sikit ni, tiba-tiba pesang. Bila pesang tu, kemudian
sehat sekejap, para sahabat bagi tunggu ni. Dia sedar. Orang mayang belaka dah ke? Dia tanya pula. Dok lagi, wahai Rasulullah, jawab Aisyah. Jadi dia pun bangun pula, gagah diri nak pergi jadi imam pula. Tiba-tiba jatuh pesang lagi. Para sahabat pun tunggu lagi. Dia pun sedar balik. Orang mayang nak pergi, dok lagi. Dia pun nak jakah tuan-puan. Lepas tu dia koma balik, pesang pula. Inilah orang yang hati dan perasaan dia belah-belah sakit, nak doa lalu, solat dan solat berjemaah. Jadi start daripada hari keempat ni lah tuan-puan, Rasulullah dah tak boleh mengimamkan solat bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kira Rasulullah ni nak doa lalu, solat bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Pilih start pada itulah Abu Bakar jadi imam. Cuma menjelang esoknya pula, bila esok tu tuan-puan, belang-belang Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Rasulullah ni minta orang papah dia, nak pergi juga, minta papah. Jadi dipapah dia dua orang. Abu Bakar ni masa sembahyang Zuhur ni nampak Rasulullah tu, dia pun nak berundur. Rasulullah tu buat isyarat. Tak apa. Buat isyarat macam tu. Jadi Rasulullah minta didudukkan di sebelah Abu Bakar. Cuma Abu Bakar ni belang-belang Rasulullah duduk macam tu. Jadi Abu Bakar kesok sikit. Rasulullah gerak sujud rakaat sebagainya. Abu Bakar lah yang kuatkan suara. Ini antara yang kita tengok perbuatan hari ni kan. Di Masjid Nabawi baik, di mana-mana baik. Ada bila yang tukang kuatkan suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila bertukar setiap rukun solat. Baik. Jadi itulah antara bila mana lepasnya Rasulullah tak boleh semayang ni bersama-sama dengan para sahabat, tu hak ngelah dia semayang dengan Abu Bakar, dan sehinggalah lepas tu dia tak semayang dah dengan para sahabat. Sehinggalah hari terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa tak kala orang Islam sedang salat subuh ini menjelang hari wafat ni, sedang salat subuh pada hari Isnin diimamkan oleh Abu Bakar, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Rasulullah yang menyingkap tabir bilik Aisyah lalu memandang ke arah mereka. Ketika itu mereka berada di dalam saf. Kemudian Rasulullah tersenyum. Lantas Abu Bakar berundur ke belakang untuk masuk ke dalam saf kerana menyangka Rasulullah hendak keluar salat bersama-sama dengan mereka. Anas mengatakan bahawa orang Islam merasa hendak menghentikan salat mereka kerana terlalu gembira dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka dengan tangannya supaya menyempurnakan solat mereka. Rasulullah pun masuk semula ke dalam bilik dan menutup tirainya. Ini tu apa hari terakhir ni. Masa mayang subuh tu. Jadi ibaratnya mayang subuh depan ni. Jadi tengah-tengah semayang tu nampaklah tabir bilik itu ada orang selok. Jadi belah-belah mayang ni mata tu terpandang jugalah. Cuma je bila yang nampak nyelak tu, Rasulullah hulur muka dia ni, badan dia ni, dia senyum, dia sengih, tertawa Rasulullah. Jadi para sahabat ni kan, mereka dah beberapa hari dah tengok Rasulullah sakit, tenat, baring, koma, pesang. Mari tiba-tiba masa sembahyang subuh tu, boleh pula Rasulullah sengih, senyum pada mereka. Jadi bila mari senyum ni, macam mana para sahabat belah-belah semayang ni, patah nak berhenti semayang, rasa gembira nak jumpa kat Rasulullah ni, nak berhenti semayang. Anas bin Malik kata, masa tu lalu gembira lah tengok Rasulullah ni, jadi gamaknya dah segar dah segar semula nampak perasaan pada sahabat. Cuma Rasulullah bila dia keluar tu, muka dia tu, dia pun nampak para sahabat tengah semayang, dia pun isyarat, turunkan semayang, buat isyarat tangan dia. Jadi para sahabat pun turunlah sembahyang. Lalu menjelanglah waktu duha. Jadi bila waktu duha ni, dia pun panggillah panggil anak dia Fatimah. Bila panggil anak Fatimah, dia pun bisik kat telinga Fatimah. Fatimah pun nangis. Dia pun bisik pula kali kedua. Fatimah pun ketawa. Jadi Aisyah ni tak dengar soal kata benda. Lepas Fatimah jumpa Rasulullah ni, Aisyah pun tanya Fatimah, buat apa tadi? Bila mana Rasulullah bisik mula-mula
mu menangi. Bisik pula kali kedua, mu ketawa pula. Kata Fatimah, tadi ayah aku bisik ke dia kata, dia tak ada dah. Dia tak ada dah lepas ni, dia akan mati dah. Aku pun menangislah, cumanya dia bisik kali kedua, dia kata, orang yang pertama yang akan menyusuli Rasulullah, menyusuli dia ialah anak dia Fatimah radhiyallahu anha. Dan tak apa, memang setelah wafat Rasulullah, tak lama kemudian wafat pula Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah pun ketawalah. Cuma masa dia berdialog dengan Rasulullah tu, dia pun kata ke ayah dia, ayah sakitnya ayah, dia kata. Alangkah sakitnya ayah. Lalu kata Rasulullah, lepas hari ini, tak ada dah rasa sakit ni. Jadi nawayaknya akan matilah ni. Macam tu juga tuan-puan, kadang-kadang tu kita mungkin ada waris-waris kita, keluarga, mak pak dan sebagainya. Lepas pembedahan ni, tiba-tiba mari segar tak? Mari boleh cakap banyak. Tak lama lepas tu, meninggallah dia. Begitu juga pengalaman Rasulullah ni, macam dia segar tapi dia kata, tiba-tiba masa tu juga, subuh tu, nampak segar. Tapi menjelang waktu duha, wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas jumpa Fatimah, lepas jumpa anak-anak dia ni, dia berpanggil pula Hasan dan Husain, cucu dia, anak kepada Fatimah. Dia pesan beberapa pesanan pada dua cucu dia ni. Kemudian dia panggil isteri-isteri dia. Dia pesan pada isteri-isteri dia. Dan sehinggalah detik-detik yang terakhir, dia pun beri pesanan. Tuan-puan. Ini sebelum wafat ni. Dan inilah dia pesanan yang terakhir, tuan-puan. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah. Katanya, peliharalah solat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Baginda ulang banyak kali. Ni. Baginda pesan, jaga sembahyang. Ni waktu duha. Sebab tu tuan-puan, kalau kita fikir molek. Nak rayaknya sembahyang ni penting doa lalu. Sehingga diungkapkan sebelum detik-detik wafat Rasulullah. Dah bila kita fikir molek aku ni sembahyang aku ni. Cuba tuan-puan geno molek duduk akhir zaman ni, orang yang dah ambil berat dah pasal sembahyang ni, tuan-puan. Dah mungkinlah kita tengok wakil Terengganu, wakil kampung kita ni macam ramai je sembahyang. Tapi tu cuba kita pergi lebih luar, umat Islam seluruh dunia baik, umat Islam di Patah Barat baik, macam mana pelihara solat tu macam mana. Bila fikir molek sembahyang aku ni. Sahabat-sahabat yang sedang mendengar di corong-corong radio sekarang ni, penuh molek sembahyang aku dah. Pasal tu lah tuan-puan, bila kita ada perasaan macam tu, macam tuan-puan hari tu, PKP, tak boleh mari sejid surah. Perasaan ni, buat-buat nak mari ke rumah Allah, nak marinya berjemaah, nak jaganya sembahyang tu, nilai dia tu. Bila dah rasa cinta, rasa nak tu tuan-puan. Macam beberapa orang mungkin singgah kat masjid ni tadi, belang bawa kereta ke, belang buat kerja bagai. Dengar sekian, waktu masuk jam pukul 7 sekian, nak pergi sembahyang dah ni. Nak royaknya hati ni terpaut. Dan ramanya yang tak memiliki perasaan yang demikian. Tak rasa nak sembahyang. Dibanding dengan tuan-puan yang ada kat sini yang sedang mendengar. Rasa tu ada. Ambil mana di rumah tadi mungkin beberapa minit di rumah tadi sebelum masuk waktu, ada yang pergi mandi, ada yang cari kain pelekak, ada yang cari baju, ada yang cari kopiah. Buat benda ni. Naknya pergi sembahyang. Jadi ini pesanan terakhir. Lalu sehinggalah baginda Rasulullah SAW sebelum wafat dia duduk di riba Aisyah radhiyallahu anha. Dia duduk mendongak macam tu. Dia pun angkat jari dia. Tunjuk ke bumbung. Bila dia buat macam tu tuan-puan, dia pun mulut dia bebek-bebek tapi tak dengar. Aisyah pun dekatkan telinga dia dekat bibir Rasulullah. Dia pun dengar dah dan dia meriwayatkan. Bersama orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka di kalangan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Ya Allah, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, serta pertemukanlah aku dengan teman yang tertinggi, Ar-Rafiqul A'la,
Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Tolong temukan aku dengan teman yang tertinggi itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi belah-belah dia kata macam tu 3 kali tuan-puan, jatuhlah tangan dia dan wafatlah baginda Rasulullah pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal. Yang mana pada tahun ke-11 Hijrah dan sesuai juga dengan tarikh lahirnya baginda Rasulullah 12 Rabiul Awal. Jadi demikianlah detik-detik perpisahan baginda Rasulullah dengan umat manusia. Jadi lepas wafatnya Rasulullah ni tuan-puan, apa yang berlaku? Para sahabat terkejut, bersedih. Umar ni, Umar bila dapat berita tak boleh kawal diri dia dah. Dia pergi depan, dia pergi dekat rumah Rasulullah, belah-belah dia buat pedang. Siapa kata mati Rasulullah, aku tetap, aku libah dia. Dia kata macam tu. Marilah pula Abu Bakar As-Siddiq menenangkan keadaan. Dia kata, barang siapa sembah Muhammad, Muhammad tu mati. Barang siapa menyembah Allah, Allah tu hidup dan tidak mati. Dengar macam tu, Abu Bakar bersambung, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad itu sama je macam nabi-nabi lain, mereka hidup dan mereka juga mati. Oleh yang demikian tuan-puan, marilah sama-sama menjelangnya bulan Rabiul Awal ni, bertepatan dengan lahirnya baginda Rasulullah pada tarikh 19 Oktober nanti. Kita mari rasa perasaan rindu, sayang, cinta kepada baginda Rasulullah, dan kita sentiasa berdoa dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dirahmati Allah dan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, la yumnu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tak sempurna iman kamu sehingga mu anggap aku ni terlebih mu sayang, terlebih mu cinta, lebih pada di anak-anak, lebih pada mak pakmu. Jadi begitulah kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.